Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Syaifulizan bin Syafi'i, bermetrik nombor 295916 daripada kumpulan 17. Saya akan membentangkan sedikit latar belakang organisasi Syarikat Bumantara. Latar belakang organisasi. Tujuan penubuhan Bumantara ini adalah untuk membentuk sebuah organisasi Bumi Putera yang berupaya menjadi pembekal terbesar dan berprestij dalam pembinaan perkhidmatan ubah suai dalaman yang profesional. Di Bumantara, kami menyediakan perkhidmatan pengubah suaian yang profesional dengan mementingkan keinginan dan kepuasan pelanggan yang tertumpu di Lembah Kelang. Kami menitik beratkan kehendak pelanggan dan menyesuaikan rekaan kami seperti pelanggan kami impikan dengan bajet mesra poket. Bumantara dikenali sebagai Bumantara Space. Ditubuhkan pada 23 Januari 2019 dan mula beroperasi secara kecil-kecilan ketika dunia dilanda pandemik. Bumantara bergerak dengan lebih agresif. Idea ini tercetus akibat kegilaan orang ramai dalam menghias rumah tetapi dengan bajet yang minimal. Bumantara mula wujud apabila pengarah syarikat telah menjumpai lubuk barang-barang antik dan mempunyai idea ubah suai rumah yang unik dan minimalis yang telah menarik perhatian orang ramai. Kerana sering berkongsi idea menghias rumah ini di laman media sosial, ianya telah menarik perhatian ramai. Dan sejak dari itu, pelanggan telah menjadikan Bumantara sebagai platform untuk menghias rekaan dalaman mereka pada ketika itu. Setiap cas dikenakan ke atas layout rumah yang berharga bermula dari RM20 hingga RM50 untuk satu kawasan seperti dapur, ruang istirahat, ruang makan, bilik tidur dan berbagai-bagai lagi. Malah hiasan bahagian dalam almari dan peti sejuk juga disediakan oleh Bumantara. Selain dari layout, Bumantara juga menyediakan perkakasan menarik yang boleh dibeli oleh pelanggan secara atas talian. Antara barang hiasan yang paling mendapat sambutan hangat adalah barangan bagi kelengkapan dapur seperti bekas mengisi makanan bersama stiker label makanan, rak-rak dapur yang bersaiz sederhana dengan pilihan warna pastel serta set pinggan mangkuk dan berbagai barang-barang dapur lagi. Bumantara juga menjual barang-barang elektrik yang diiktiraf oleh Sirim seperti set kelengkapan memasak yang berwarna seragam seperti periuk nasi, kuali, cerek air dan bermacam-macam lagi. Misi, visi dan objektif Bumantara. Hala tuju syarikat adalah untuk menjadi salah satu syarikat yang paling pesat berkembang dalam bidang rekaan dalaman kediaman. Bumantara menetapkan matlamat dengan menggabungkan dengan satu mutu kerja pengetahuan mengenai barang elektrikal dan peralatan serta perkakasan dalaman yang lain dengan harga yang mesra poket dan mampu milik. Misi syarikat menjadi syarikat Bumantara Bumi Putera yang berjaya dan mempunyai pelanggan yang ramai dalam membantu seramai mungkin pelanggan untuk mencantikkan dan menghias lagi rumah mereka. Visi syarikat menjadikan syarikat yang memberikan khidmat pengubah suaian rekaan dalaman kepada pelanggan yang pertama secara atas talian dan berkembang ke pasaran global menjelang tahun 2030. Objektif syarikat Bumantara. Pertama, menjadikan perniagaan pertama yang menawarkan servis perkhidmatan secara atas talian. Seterusnya, membantu para suri rumah dan sura rumah dalam merealisasikan impian mereka untuk mengindahkan dan mencantikkan rumah mereka. Seterusnya, memastikan setiap rumah di Lembah Kelang mempunyai rekaan dalaman dari syarikat Bumantara. Yang seterusnya, memastikan setiap rumah di dalam dunia
mempunyai rekaan dalaman yang terhasil daripada syarikat pemantara. Seterusnya, saya akan membentangkan pula mengenai fungsi pengurusan POLC. POLC dalam takrifan bahasa Inggeris, P adalah planning, O adalah organizing, L adalah leadership dan C adalah controlling. Manakala dari takrifan bahasa Melayu pula, perancangan, perorganisasian, kepimpinan dan juga pengawalan. Terdapat 4 fungsi bagi pengurusan, iaitu P perancangan, O perorganisasian, L kepimpinan dan C pengawalan. Fungsi pertama dalam pengurusan ialah perancangan. Perancangan ini adalah untuk menetapkan matlamat yang perlu dicapai dalam sesebuah organisasi. Matlamat ini juga dari misi, visi dan objektif organisasi itu sendiri. Fungsi perancangan ini adalah yang paling penting dalam pengurusan organisasi.